Contoh, dia pergi haji ataupun umrah. Apa indikator, benchmark, tanda umrah itu umrah yang makbul, haji itu haji yang mabrur? Antara banyak-banyak indikatornya adalah dia boleh istiqamah dalam kebaikan sesudah dia balik daripada umrah ataupun haji. Itu kata Imam Hasanul Basri, min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Antara tanda diberi ganjaran pahala di atas kebaikannya diterima, dia akan memberanakkan kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau ketika pergi umrah, tiap-tiap waktu pergi Masjidul Haram, balik daripada umrah, haram muka dah tak nampak kat masjid. Itu problem tu, problem. Sebab salah satu tandanya, ia berada pada istiqamah. Selain menjaga lisan, selain daripada amal-amal soleh yang dilakukan, maka salah satu tanda juga adalah istiqamah. Sebab itu dari sudut etimologi, istiqamah ini dia berasal daripada perkataan istaqama, yastaqimu, istiqamatan. Sama wazan bahasa Arabnya dengan i'tadala, i'tadilu, i'tidala. Istiqamah sama dengan i'tidal, wazan bahasa Arabnya. Berasal daripada etimologi istaqama, yastaqimu, istiqamatan, sama dengan i'tidal, berasal daripada etimologi i'tadala, ya'tadilu, i'tidalan. I'tidal ia salah satu daripada rukun solat. Ketika kita bangkit daripada rukuk, kita berada dalam posisi i'tidal. I'tidal ini syarat sahnya mesti dalam posisi yang tegak. Begitulah gambaran orang yang istiqamah, dia tegak dalam kebaikan, lurus dalam jalan yang benar, tidak bengkok ke kanan, tidak bengkok ke kiri, dia sampai ke destinasi di atas landasan yang lurus. Kata Imam Ibn Hajar, istiqamah ini hiya kinayatun 'anit tamassuki bi amrillahi ta'ala fi'lan wa tarkan wa qawluhu fi. Istiqamah adalah satu kiasan orang yang berada di atas landasan yang lurus, dia patuh kepada perintah dan larangan Allah, tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri. Itulah maksud istiqamah. Dalam Quran, para jemaah sekalian, perkataan istiqamah ini Allah Subhanahu wa taala ulang perkataannya ada 10 kali. Repetition perkataan istiqamah. Datang dalam pelbagai bentuk variasi ayat, sama ada dalam perintah istiqamah itu sendiri ataupun dalam bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il. Ia disebutkan pada 8 surah dan ada padanya 10 kali pengulangan disebutkan pada 9 ayat. Dan kalau kita tengokkan 10 kali repetition perkataan istiqamah dalam Al-Quran, semuanya membawa satu naratif ataupun satu direction yang sama, merujuk kepada orang yang kekal patuh pada perintah dan larangan Allah. Dia tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri. Itu maksud istiqamah. Namun para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita bawa ke permukaan pada pagi ini untuk kita kupaskan tajuk istiqamah, barang pastilah untuk kekal istiqamah ini, dia pasti akan ada cabaran. Ada cabaran. Sebutlah apa sahaja kebaikan yang kita nak buat, di sana akan adanya cabaran. Cabaran yang pertamanya cabaran dari sudut dalaman, yang kedua cabaran dari sudut luaran. Kalau cabaran dari sudut dalaman, orang yang nak istiqamah, dia akan berdepan cabaran dari sudut talbis. Talbis ni maknanya bisikan daripada syaitan ataupun iblis. Pasti akan berlaku. Nombor satu, iblis ataupun syaitan, dia membisikkan pada orang yang istiqamah. Nombor satunya supaya dia tidak kekal istiqamah. Ataupun kalau seseorang itu berjaya untuk istiqamah,
SOP syaitan ataupun iblis, dia akan goda orang yang istiqamah itu supaya makin istiqamah, tetapi hujungnya dibuat bukan lagi kerana Allah, tetapi kerana riak, sum'ah, ujub, takabur dan bagai-bagai penyakit mazmumah yang lain. Ini cabaran. Dia akan memandang dirinya lah yang paling istiqamah dan memandang rendah pada orang yang tidak istiqamah. Ini juga satu daripada cabaran. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, salasun muhlikatun, ada 3 perkara yang akan membinasakan seseorang. Salah satu caranya ataupun salah satu perkara yang akan membinasakan seseorang itu, i'jabul mar'i binafsih. Apabila seseorang mula kagum dengan kebaikan yang ada pada dirinya. Subhanallah. Dan ini salah satu daripada cabaran orang yang nak istiqamah. Dia akan berdepan cabaran yang dinamakan sebagai talbisul iblis, bisikan ataupun belitan daripada iblis. Nombor 1, iblis akan belitkan supaya jangan istiqamah. Kalau dia sudah istiqamah, syaitan dia akan bisikkan, istiqamahlah lagi. Tapi di sana akan timbul perasaan ujub, sum'ah, riak, takabur dan bagai-bagai penyakit yang lain. Maka nak tak nak, kena lawan. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Akan datang godaan daripada iblis itu. Yang pertamanya, la'atiyannahum min baini aydihim, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Maka dihalau bisikan-bisikan tadi dengan memperbanyakkan menyebutkan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, cabaran bagi orang yang nak kekal istiqamah dalam kebaikan akan berdepan cabaran daripada musuh yang dia nampak. Cabaran daripada orang ataupun daripada mulut-mulut manusia. Manusia akan kata, orang kita buat benda tak baik, confirm dia akan mengata. Masalahnya sekarang, buat benda baik pun la ilaha illallah, ada juga orang kata, betul tak? Buat benda baik, tak kacau pun kehidupan dia bagai-bagai, ada juga mulut-mulut yang mengata dan memandang seru. Begitu jugalah salah satunya orang yang nak istiqamah, dia akan berdepan cabaran daripada mulut-mulut manusia. Orang akan kata sehingga kita tidak mampu lagi berkata-kata. Sampai mati pun orang akan kata. Buat gitu tak kena, buat macam ni tak kena, buat macam tu pun tak kena. Maka pastilah istiqamah ini dia berkait besar dengan semangat. Sebab kalau tidak ada semangat, orang kritik, orang komplain, orang kata, maka kita akan rasa down dan sukar lagi untuk kekal istiqamah. Semangat ni sangat-sangat mahal dan bernilai. Orang-orang tua sebut semangat ni cukup mahal. Kata orang tua-tua, hidup di dunia penuh cabaran. Patuh semangat, binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak. Hilang semangat, maruah akan tercampur. Hidup di dunia banyak masalah. Lemah semangat, hidup akan susah. Bila semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Bila semangat sudah layu, masuk gelanggang mendapat malu. Bila semangat sudah padam, ke darat sesat, ke laut pun karam. Bila semangat sudahlah lemah, duduk berunding, patahlah lidah. Bila semangat sudah hilang, alamat hidup akan diperhamba orang. Bila orang hilang semangat, dia hidup bagaikan mayat. Bila semangat sudah lari daripada hidup, lebih baik mati. Bila semangat sudah menipis, tuah tercampur, maruah terhakis.
Namun kalau semangat sudah kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Bila semangat sudah berkobar menghadapi musuh, takkan gentar. Bila semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Bila semangat sudah menggebu, dicampur dicabar takkan layu. Pokok pangkalnya, salah satu faktor yang besar yang menyumbang kepada istiqamah, sama ada dalam kebaikan itu perkara dunia ataupun perkara akhirat, tak dapat tidak mesti mau bangkitkan semangat. Kalau tak ada semangat, orang kritik, orang kata, orang komplain, rasa down, maka sukar lagi untuk istiqamah. Ada satu hadis, antaranya hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Seorang sahabat bernama Abu Amr Sufyan radhiyallahu anhu, dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulli fil Islam qawlan la as'ala anhu ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, sebutkan saya satu perkara tentang agama Islam yang kalau saya tanya pada awak, saya tak perlu lagi tanya orang lain dah tentang Islam. Satu pesanan yang saya boleh pegang sungguh-sungguh, pesanan ini. Cukup saya tanya awak, la as'ala anhu ahadan ba'dak. Saya takkan tanya orang lain dah lepas daripada ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan pada Abu Amr Sufyan yang mohon satu nasihat yang ringkas tapi padat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah thumma istaqim." Awak katakan awak beriman pada Allah, kemudian awak istiqamah pada jalan iman itu. Awak pegang benda ni. Iman istiqamah, iman istiqamah, iman istiqamah. Pesanan inilah awak kena pegang sungguh-sungguh. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah awak beriman kepada Allah, kemudian awak istiqamah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, istiqamah ini sangat mustahab dan cabarannya juga sangat-sangat besar. Saya nak bawakan satu analogi sebagai satu contoh pada pagi ini, bagaimana kita melihat orang yang kalau dia tidak istiqamah, bila dia berdepan dengan cabaran-cabaran daripada mulut manusia, akhirnya dia tidak boleh kekal dalam istiqamah itu. Ada satu analogi, cerita pendek lah, boleh kita bawakan ke permukaan pada pagi ini. Ada seorang penjual ikan. Seorang penjual ikan. Dia tulis dekat signboard kedai dia, di sini ada jual ikan segar. Apa dia tulis? Di sini ada jual ikan segar. Bagi kita orang yang bermata lebah, no such thing kita nak komplain signboard di kedai orang. Betul tak? Ikut awak lah, itu kedai awak, awak nak tulis apa? Tapi ada orang yang datang, bila dia baca di signboard di sini ada jual ikan segar, dia pun panggil tokek kedai itu. Tokek, kenapa awak tulis perkataan dekat signboard di kedai awak ni, perkataan di sini jual ikan segar? Tanya tokek apa masalahnya. Maka dia bagi tahulah, kan kedai awak tu sudah berada di sini, bukan berada di sana pun, bukan berada di situ pun. Maka apa keperluan lagi tulis perkataan di sini? Tokek kedai tu kata, ya tak ya juga, betul juga awak cakap. Dia jenis orang tak istiqamah. Orang komplain sikit, sudah tergugak dia punya pendirian. Dia pun buang perkataan di sini tu, buatlah signboard baru, sekarang ni tulis perkataan jual ikan segar. Tuan-tuan rasa ada lagi tak orang yang komplain tulisan tersebut? Ada lagi. Datang customer lain pula. Tokek, kenapa awak tulis perkataan jual ikan segar? Tanya tokek tu apa masalahnya? Maka dia beritahulah,
Kan semua orang dah tahu kat kedai awak ni awak jual ikan yang fresh-fresh, ikan yang segar-segar. Maka tak perlu lagi lah diceritakan, dimentionkan, disebut segar tu. Dia jenis orang yang tak istiqamah. Orang komplain sikit, dah hilang pendirian dia. Ya tak ya juga, kata dia. Dia pun buang perkataan segar. Sekarang tempoh lagi signboard baru, hanya tulis perkataan jual ikan. Tuan-tuan ingat, ada lagi tak orang yang akan komplain? Mulut orang takkan habis. Datang customer lain pula, bagi tahu tokek, kenapa awak tulis perkataan jual ikan? Lalu dia tanya apa masalahnya? Maka dia bagi tahulah, kan semua orang dah tahu kedai awak ni ikan awak jual, bukan awak bagi free. Kedai awak ni bukan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia jenis tak boleh orang komplain, tergugak pendirian dia, tak istiqamah. Ya tak ya juga, kata dia. Dia pun jual, buang perkataan jual. Sekarang ni di signboard dia hanya ada perkataan ikan. Rasa-rasa ada lagi tak orang komplain? Ada lagi. Datang orang lain pula, kenapa awak tulis perkataan ikan? Kan semua orang tahu dah kedai awak jual ikan je, tak jual benda lain pun. Akhirnya dia ikut mulut orang, kata-kata orang, dia buang perkataan ikan. Apa implikasinya bila dia tidak istiqamah? Dan cabaran bagi orang yang istiqamah, salah satu cabarannya adalah mulut-mulut manusia. Ketika kedainya tertulis perkataan di sini ada jual ikan segar, ramai orang datang ke kedai dia. Sebab apa? Orang tahu dia punya produk apa yang dia tawarkan. Tetapi oleh kerana dia tidak istiqamah, dan cabaran bagi orang yang nak istiqamah, mulut-mulut manusia yang selalu mencari salah dan silap. Akhirnya di sini buang jual, buang segar, buang ikan, buang. Kedai dia sudah tidak ada signboard. Orang dah tak tahu dah kedai dia jual apa. Akhirnya dia terpaksa tutup dengan kedai-kedai. Apa yang boleh kita belajar daripada anekdot cerita pendek ini? Kalau kita yakin apa yang kita istiqamahkan ini adalah perkara yang baik, tidak menyalahi dari sudut hukum hakam, tak menyalahi dari sudut adat budaya masyarakat, tak menindah orang bawah, tak menarik orang di atas, tak mengetepikan orang yang terdekat, buat dan istiqamah sajalah. Buat dan istiqamah sajalah. Sebab pastinya bila kita nak jadi orang yang istiqamah akan berdepan dengan banyak cabaran di hadapan kita. Antara doa yang paling banyak, bukan paling banyak, antara yang paling banyak yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa untuk dirinya ini Allah berikan istiqamah. Kalau doa yang paling banyak, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa yang paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan. Kana aktsarud du'ain nabi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang paling banyak. Namun dalam banyak-banyak doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan, antaranya doa itu adalah doa minta istiqamah. Ini sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, apabila isteri baginda sallallahu alaihi wasallam tanya kepada baginda, isteri baginda bernama Ummu Salamah, tanya, wahai Rasulullah, kenapakah saya dengar awak kalau berdoa asyik minta dengan Allah, doa apa dia? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Saya selalu dengar awak baca doa ni, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati kami, istiqamahkanlah hati ini supaya kekal berada dalam agamamu dan kekal berada dalam ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Asyik awak doa ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, saya dengar.
Kenapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, hati manusia ini semuanya berada dalam genggaman Allah. Kalau Allah berkehendak, ditetapkan baginya iman, dan kalau tidak, dipalingkan kepada kekufuran. Maka salah satu doa yang baginda sallallahu alaihi wasallam amalkan itu adalah agar dirinya ini diberikan nikmat istiqamah. Mudah-mudahan saya dan kita semua diberikan nikmat istiqamah sehingga akhirnya kita diberikan kematian dalam husnul khatimah di hujungnya. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa sekadar itu sebagai bentuk tazkirah pada pagi ini. Banyak lagi nak diterangkan tapi waktu kita pun terbatas. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di bawah maudhu' istiqamah dalam kebaikan menjadikan kita kekal istiqamah sampai ke akhir hayat kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. 1, 2, 3 dan 4 tazkirah ini perlu dipersingkat kerana jadual kita pada hari ini amatlah padat. Biarlah singkat, yang penting mendapat berkat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arham jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.